kuliah kita pada malam yang barokah ini. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiri Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih kepada Puan Amnira Suhana selaku moderator kita pada malam ni, penyambut tetamu. Jangan lupa juga kepada pengurusi GNI kita, masya-Allah. Puan Rasniati Mansur, ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah Isyak, iaitu bagi membahaskan satu kitab yang bernama Nasihat Buat Hati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati pertemuan kita pada malam-malam sore ini, insya-Allah. Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kita teruskan bacaan kitab kita, iaitu pada nasihat yang ke-27. Nasihat yang ke-27 iaitu di bawah tajuk Kemenangan Sejati dalam Islam. Saya tak nak tengok kitab ni lagi, tapi saya nak hurai satu ayat Quran yang Allah turunkan kepada kita, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 139 dan ayat 140. Kata Allah Subhanahu wa taala, ولا تهنوا في ابتغاء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Cuba dengar ayat ni elok. Allah kata apa? Yang ni untuk orang Islam, untuk orang Islam, orang yang beriman, orang yang nak jadi pejuang, orang yang nak jadi tentera-tentera Islam, dia mesti hadam ayat ni betul-betul. Allah kata jangan kamu bersedih, jangan kamu merasa hina. Sebab kamu berada di kedudukan yang tertinggi disebabkan dengan keimanan kamu kepada Allah SWT. Kamu percaya sungguh-sungguh dekat Allah ni, bahawasanya dalam pertempuran, dalam medan peperangan, kamu percaya sungguh-sungguh kepada Allah, solid, tak ada kerana yang lain, memang percaya sungguh dekat Allah. Allah kata apa? Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Kamu berluka-luka ataupun kamu cedera parah, kamu sakit, pihak lawan kamu pun sakit dan cedera parah mereka. Faqad massal qauma qarhum misluh, sama kamu ni. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah kata, aku jadikan kadang-kadang di sebelah sana punya pihak kadang-kadang menang, kadang-kadang kamu yang menang. Kadang-kadang kamu kalah, sana menang. Kadang-kadang sana kalah, sini menang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallah. Maksud ni, semata-mata Allah nak bagi tahu kepada semua manusia yang beriman. Yang percaya dengan Quran ni. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah nak bagi tahu semua ni manusia yang beriman ni,
Orang Islam yang menghadapi peperangan, yang menghadapi segala medan peperangan, maka dia akan menghadapi perkara macam ni. Aku bagi tahu macam tu, maksudnya ada di sebelah sana boleh menang, di sebelah sini pun boleh menang. Jadi maknanya itu sebagai putaran kemenangan. Dulu, cuba tengok, dulu Palestin kalah. Sekarang ni, Masya Allah, hebat kan? Menang dah, menang saja. Sehingga Israel dia jadi cuak. Israel dia jadi penakut piang. Sampai dia tak tahu nak buat apa lah. Kekalahan demi kekalahan yang mereka terima. Maksudnya apa? Mereka sudah hilang kekuatan, termasuk drone-drone mereka yang nak memintas segala peluru yang sampai ke negara mereka, negara haram mereka tersebut, gagal untuk menangkis segala roket-roket yang menembusi ke negara Zionis Israel haram tersebut. Itu hebat tu. Maka Allah kata apa? Sebab apa aku jadi peperangan ni? Sebab apa aku bagi jadi peperangan di Palestin? Sebab apa jadi peperangan di peperangan Uhud? Ini cerita Uhud. Jadi kita akan sebut tentang peperangan Uhud. Sebab apa aku jadikan semua peperangan ni orang Islam terlibat? Sebab apa? Wa yattakhidha minkum syuhada. Aku nak pilih di kalangan kamu siapa yang akan mati syahid. Di Palestin, medan jihad manusia ramai yang mati syahid. Mereka berpesta mati syahid. Kita di Malaysia payah nak cari mati syahid. Kita mati bila? Mati dalam majlis ilmu. Syahid jugalah kita. Kan? Sambil dengar majlis ilmu, lena pula. Kan? Jadi maknanya syahid lah kita. Jadi ala kulihalnya, di sana di bumi Gaza, Allah penuhi dengan pesta mati syahid sehingga ramai orang mati syahid. Berapa puluh ribu orang dah mati. Tahu tak? 30,000 orang lebih dah mati syahid. Sebab apa mereka mati? Mereka berperang dan tak takut mati. Sedangkan Zionis Israel berperang takut mati. Jadi perbezaan dua di antara itu, ada orang yang yakin, ada orang yang tak yakin. Jadi Zionis Israel perang, dia tak yakin dengan Allah punya janji, maka dia mati. Yang Islam ni di Palestin berperang fisabilillah, mereka yakin dengan janji Allah, maka mereka mati apa? Mati syahid. Dan Allah kata, wallahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang menzalimi. Ada satu ayat lagi saya nak sebut. Sebelum kita masuk ayat buku tu kan. Di dalam surah An-Nisa ayat 104. Allah kata apa? Wala tahinu fi ibtira'il qaum. Allah kata jangan kamu rasa berputus asa di atas rampasan tanah negeri kamu tersebut. Pencerobohan yang dibuat oleh manusia ke atas negara kamu tersebut, jangan kamu rasa lemah. Sebab apa? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apa kata? Kamu cedera parah, kamu sakit, mereka pun sakit. Dalam masa yang sama, kamu sakit. Tetapi kamu sakit, kamu cedera parah tu, kamu ada satu benda yang lain. Wa tarjuna minallah. Kamu yakin, kamu mengharap pertolongan Allah. Ma la tarjun. Sedangkan mereka tidak mengharap pertolongan Allah. Mereka mengharap pertolongan siapa? Pertolongan negara-negara lain. Mai bantu kami, tolong bantu kami. Itu negara lain yang bantu mereka. Cari negara-negara, ambil belas simpati negara lain untuk bantu mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang Islam mereka mengharap bantuan Allah, sedangkan orang kafir tidak mengharap bantuan Allah. Wa aliman hakimah. Maka sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana untuk nak menjahanamkan sesiapa yang menjadi musuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah di dalam Al-Quran yang majoriti pejuang-pejuang Palestin mempercayai ayat-ayat ini serta mereka mengimani ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ini kehebatan orang Islam. Dia ada apa? Dia ada kekuatan sampingan, kekuatan yang lain, iaitu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan sejati di dalam Islam. Baru masuk tajuk ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dapat kita simpulkan daripada peristiwa penuh bersejarah dan syarat ibrah
iaitu peperangan Uhud. Peperangan yang menyaksikan kekalahan tentera Islam kerana melanggar arahan dan amanah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menceritakan secara jelas dalam surah Ali Imran ayat 152 hingga ayat 157. Kepada kita satu persatu maklumat dan juga intipati peperangan yang dapat dijadikan sebagai iktibar. Cuma ada satu perkara yang perlu ditekan. Mengapa dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang berdiri teguh menentang musuh diuji oleh Allah SWT sedemikian rupa? Apakah kali ini sudah tiada lagi berkat dan kekuatan seorang Nabi dalam peperangan? Bukan begitu. Buka mata hati kita. Dalam peperangan ini, ia bukan berkisar perihal berkat, kekuatan ataupun kehebatan seorang Nabi yang sentiasa dijanjikan Allah SWT dengan kemenangan dalam setiap peperangan. Namun ia berkisar perihal hakikat kebenaran apa yang akan menimpa umat Islam sekiranya mereka mengabaikan perintah Nabi SAW dan membelakangkan larangannya. Peristiwa ni berlaku di Jabal Uhud. Bisa sampai tak di Jabal Uhud? Uhud ni Nabi suruh kita cinta kepada dia. Sebab Bukit Uhud ni cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepada Nabi Allah. Cinta juga kepada Uhud ni. Bukit Uhud ni. Nabi suruh kita cinta kepada Bukit Uhud. Bolehkah cinta dengan bukit? Nak ada hati macam mana nak cinta dengan bukit? Cakap pun tak boleh. Tetapi Nabi suruh kita cinta kepada Bukit Uhud. Nabi kata apa? Wahai sahabat-sahabat aku, ni bukit ni cinta, aku cinta kepada dia. So pakat-pakatlah kita cinta dekat dia. Itu Bukit Uhud. Itu peristiwa di Bukit Uhud. Apa berlakunya? Berlakulah peperangan. Nabi kata jangan kamu turun daripada bukit ni walau ada orang datang main nak serang macam mana pun. Duduk di sini, jangan turun. Ni cerita ni. Kan? Jadi dalam keadaan tersebut apa yang berlaku? Ada orang yang tak nak ikut cakap Nabi di dalam peperangan. Maka kalahlah tentera Islam ketika itu disebabkan tidak mentaati perintah Nabi SAW. Boleh tak menang? Boleh menang. Kalau Nabi angkat tangan saja pun dah boleh menang. Tetapi Allah nak tunjuk kepada mata dunia Islam bahawasanya jenis manusia yang tak nak taat kepada Allah dan Rasul, ini balasannya. Jenis manusia yang tak reti ikut Rasulullah, tak nak taat kepada Rasulullah, inilah akibatnya. Jadi maknanya kita ada di dunia ni, kita perlu ikut baginda Nabi SAW daripada sunnahnya, daripada apa tutur katanya, daripada apa perbuatannya. Maka kita ikutlah baginda Nabi SAW. Jangan rasa rugi ikut Nabi. Kemudian, sekiranya jalan salah tetap dipilih, maka tunggulah ujian dan balasan daripada Allah SWT yang akan terus ditimpakan kepada para hambanya. Benar, dalam Islam matlamat tidak menghalalkan cara, meskipun matlamat dan niat itu benar, namun ia tidak boleh diusahakan dengan menggunakan cara yang salah. Berbalik kepada kisah perang Uhud, lihat apa yang dilakukan oleh tentera Islam yang ditugaskan bagi memanah musuh dari atas bukit. Pada saat Islam hampir menewaskan tentera musuh, tentera pemanah ini bergegas turun dari bukit berlari menuju ke arah harta rampasan. Nampak? Yang pertama tadi sebab apa? Sebab tak ikut kata Rasulullah. Yang kedua, mereka merasa menang dah. Lalu mereka pulun dan bergelut untuk nak mendapatkan kemewahan dunia. Maka Allah lenyapkan kemenangan mereka. Dah nak menang dah. Hampir-hampir nak menang dah. Dengan panahan-panahan yang disasarkan kepada pihak musuh, dah hampir-hampir nak menang dah. Tengok-tengok daripada atas bukit tu pakai duk berebut turun. Harta emas. Turun. Kita dapat. Siapa dapat dulu dia punya. Pakai turun ni ambil. Lalu apa jadi? Tengok. Bagi tentera pemanah melihat tentera musuh mengundur diri ke belakang membawa isyarat bahawa tentera musuh sudah pun menyerah, kalah daripada berperang. Namun sebaliknya, tentera musuh pula berlari naik ke atas bukit dan mengambil alih posisi itu. Itulah balasannya oleh sebab kegagalan tentera pemanah mematuhi perintah Nabi SAW dan turun daripada bukit itu tanpa mendapat kebenaran baginda Nabi SAW. Maka akhirnya mendedahkan diri sahabat yang lain dalam bahaya
paling utama, mereka membahayakan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Membahayakan diri Rasulullah. Maknanya apa yang ketiga? Mereka tidak mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan kelalaian harta yang mereka nampak pada mata kasar mereka. Sedangkan baginda Nabi mempertahankan diri seorang diri dalam keadaan bersama dengan sahabatnya. Sedangkan sahabat Nabi yang lain pakat berlumba-lumba untuk nak mendapatkan habuan dunia yang seketika nikmat yang dirasa. Inilah yang berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, peperangan ini adalah peperangan yang paling menyayat hati. Jasad baginda cuba disiat oleh tentera musuh dan nyawa baginda cuba ditarik keluar sekiranya tidak kerana pertolongan Allah SWT yang berlaku di Bukit Uhud. Tiada siapa dapat membayangkan apa yang akan menimpa baginda Nabi SAW. Sekiranya tentera muslimin memperoleh kejayaan dalam peperangan Uhud demi mempertahankan maruah agama, sedangkan ketika itu pelanggaran terhadap perintah Rasulullah SAW berlaku, maka ia adalah bercanggah dengan matlamat agama Islam. Ini kerana kemenangan dalam Islam tidak boleh dicapai dengan keingkaran. Sebaliknya, mereka diberi ujian dan dikecam oleh Allah SWT dalam Al-Quran perihal kesalahan yang mereka lakukan terhadap Nabi mereka. Sifir formula perjuangan dan kemenangan dalam Islam begitu mudah. Kemenangan yang hakiki tidak dapat dicapai dengan kemungkaran. Walaupun kaum muslimin pada asalnya keluar dengan niat yang benar, iaitu bagi memperjuangkan agama Allah SWT, namun kemenangan dan kejayaan akan terhalang sekiranya kebatilan menjadi jalan pilihan. Itulah. Dah cantik dah nak pergi berjuang apa semua, niat cantik dah dengan semangatnya, dengan niat keikhlasannya, tiba-tiba dengan harta tertewas. Itu bimbang tu. Macam kita, tak payah kita tengok cerita jihad ni lah, kita tengok cerita diri kita cukup lah. Contohnya suami nak pergi masjid. Cucu pun ada kat rumah, cucu balik. Ataupun menantu baru dapat kan, menantu ada kat rumah. Menantu ada. Contoh lah. Si ayah tu nak pergi masjid. Walaupun menantu ada kat rumah, dia nak pergi masjid, ayah nak pergi masjid. Bini dia kata apa, abang tak payah lagi masjid, duduklah rumah, menantu baru kan duk ada ni, layan sat menantu, janganlah duk pergi masjid. Agak-agak kalah ke tak? Kalah kan. Yalah aku duduk rumah lah. Kan lama tak sembang dengan menantu, kita semayang dalam rumah yalah ya. Menantu hang jadi imam ya. Semayanglah di rumah. Semayanglah di rumah seorang-seorang dengan menantu dia, berdua-duaan semayang dengan menantu dia, Masya Allah. Menantu lelaki, Masya Allah. Seronoklah semayang. Allahu Akbar, menantu jadi imam. Di masjid tu pun Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kuliah maghrib. Dah tak pergi dah kuliah maghrib. Sebelum ni hari-hari pergi. Kan? Jadi tertinggal tak? Tinggal. Sebab apa tertinggal? Sebab kita ada adik-beradik, kita ada anak menantu, kita ada orang-orang yang penting dalam hidup kita. Sedangkan di masjid itu terpanggil-panggil kita untuk sampai ke sana. Itu bahaya tu. Benda ni bahaya tu. Kadang-kadang kena pada diri saya. Bahaya benda ni. Kan orang mai rumah kita, dia mai tu dia tak bagi tahu time. Dia kata, Ustaz saya depan rumah Ustaz. La ilaha illallah. Saya ke masjid ni. Ustaz, saya nak jumpa Ustaz kat rumah, saya tak nak jumpa kat masjid. Tunggulah sekejap. Tak pula Ustaz, urgent ni Ustaz. Urgent pula. Pi tak urgent pun, bagi laksa je. Urgent apa? Bagi kat anak aku boleh. Kan? Apa salah ya Allah. Bagi laksa. Laksa apa? Laksa telur kecai. Laksa Korang Kedah punya tu, telur kecai tu. Dia bungkus elok-elok, dia wrapping elok-elok, bawa main ni. Masya Allah. Dia kata, buat bawa main jauh sangat. Tak ingat kau Ustaz. Kau makan laksa, bagi kat Ustaz lah. Saya balik Kuala Kedah. Oh ya ke? Elok lah. Itu yang pentingnya. Itu yang pentingnya. Maka kita pun balik. Jadi kita pun termakanlah dalam keadaan tersebut. Kan? Itulah. Kadang-kadang kita pun terbabas. Terbabas sebab apa ya? Terbabas sebab
manusia-manusia di sekeliling kita. Mungkin disebabkan dengan anak, mungkin disebabkan dengan isteri, mungkin disebabkan dengan suami, mungkin disebabkan dengan cucu, mungkin disebabkan dengan orang istimewa di sekeliling kita. Itu kadang-kadang bahaya dalam kehidupan kita. Kemudian, maka dia kata di sini, sifil formula perjuangan. Perang Uhud membawa maksud, cuba tengok, kita tengok sikit. Kita tengok takrifan dia. Binalah kejayaan dalam hidup dengan cara dan jalan yang diberkati Allah SWT. Jadikan ibrah perang Uhud sebagai kunci dan peringatan dalam segala urusan yang akan kita tempuhi. Jangan sesekali berbangga dapat menderma duit berjuta-juta sekiranya wang yang kita peroleh itu datang daripada kerja yang haram. Dan jangan pula bersedih jikalau kita hanya mampu menderma sebanyak RM1 sekiranya duit itu kita peroleh dengan cara yang halal. Berpeganglah pada prinsip yang satu, matlamat tidak sesekali menghalalkan cara. Jadi maknanya kita jangan terbuai dengan keindahan dunia sehingga kita menggadaikan segala kepentingan kita. Gadai, kan? Kita gadai segala apa yang menjadi penting kita kepada agama tersebut, kita gadaikan untuk nak mendapat habuan dunia. Contohlah, orang mai tanya kita, Ustaz tanya sikit hukum. Kami nak tanya Ustaz hukum ni, kalau Ustaz kata yes, kami buat. Kalau Ustaz kata no, kami tak buat. Susah kan? Dia kata, macam ni Ustaz, kita orang nak main golf. Okay. Cuma golf ni, kita main golf ni, kita ada penyertaan lah Ustaz. Dekat kaunter penyertaan tu, kita buka kaunter untuk penyertaan. Dia kena bayar duit RM1,000 seorang. RM1,000. Main berapa orang? Main 30 orang. RM30,000. Duit tu Ustaz, kita beli hadiah. Duit tu beli hadiah. Dan duit tu juga ada hadiah untuk Ustaz sebagai jawapan sekarang ni. Alamak. Dia kata duit tu juga ada hadiah, ada habuan untuk Ustaz sebab Ustaz punya jawapan hari ni. Okey. So, apa jawapannya Ustaz? Boleh ke tak? Kita pun fikir. Hadiah apa ya Ustaz? Dia kata hadiah ni Ustaz, kita bagi motor ke Ustaz. Motor ni orang sponsor tapi kami bagi hadiah ke Ustaz. Ya ke? Kita pun fikir motor haram, motor halal, motor haram, motor halal. Jadi kita pun cakap, kalau macam tu boleh tu. Kita mula kita nak ikut ke jalan yang ditegah Allah. Ini yang kata matlamat menghalalkan cara ni. Tak boleh. Matlamat menghalalkan cara tak boleh. Jadi dia berkata, boleh tu sebab kita kan penyertaan. Penyertaan ni tak ada masalah kan. Kita bayar pun. Tapi hadiah-hadiah tu kita beli guna duit tu juga. Dia tak fikir ke dalam tu ada penghinaan, dalam tu ada kekecewaan, dalam tu ada kemenangan, dalam tu ada orang yang kena zalim, dalam tu ada orang yang buat zalim, dalam tu ada orang yang dianiayai. Semua benda-benda yang ada dianiayai di dalam sesuatu jual beli ataupun dalam sesuatu urusan, transaksi dan sebagainya, hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu buyutakum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan sesuatu benda. Jangan kamu masukkan makanan-makanan di dalam perut kamu daripada sumber-sumber yang batil. Illa antaradi minkum, kecuali atas redha sesama kamu. Mana ada orang redha main golf, redha sama-sama, tak ada. Kan? Kau menang, tak apalah, aku redha kau menang, tak apa. Aku okey, dia dapat hadiah kecil, dapat iron box saja, tak apalah. Kau dapat iron Philips yang RM1,500 punya mahal tu. Okeylah, tak apa, aku redha. Tipu lah. Mana ada redha. Kan? Jadi maknanya dalam keadaan tersebut haram itu dah menjadi perjudian di dalam perlawanan golf sesama manusia. Itu memang tu. Kena jaga ni benda-benda tu. Selalunya banyak itu. Terutama macam teka kacang tu belum cukup lah. Teka kacang dalam balang tu. Masuk yuran bayar. Siapa nak teka kacang bayar duit. Siapa nak teka kacang bayar duit. Teka. Duit tu penuh dah. Teka kacang. Dia kata dalam ni ada 2,000 kacang. Tengok. Kita cabut tengok. Ada yang menang. 2,000 betul. Dapat ke dia. Orang yang lain kecewa tak? Kecewa. Judi. Itu judi. Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh? Ya Allah baru tahu. Mana boleh teka-teka. Teka tu kan termasuk dalam menghitung nasib. Kan?
Jangan. Kemudian dia sebut di sini, dan janganlah pula bersedih jikalau kita hanya mampu menderma RM1. Jangan sedih. Derma sehari RM1 je. Cuba tengok perbualan di antara RM1 dan 100. Biasa dengar cerita tu. RM1 cakap apa, 100 not cakap apa. RM1 kata apa? Aku walaupun sikit tetapi aku banyak berjasa. 100 kata, aku banyak tapi aku tak perlu berjasa sangat sebab aku kalau diperlukan sangat memberi manfaat. RM1 kata apa? Tetapi aku ke hulu ke hilir orang bawa aku. Ke mana-mana orang bawa aku. Ke mana-mana aku memberi manfaat kepada orang. Kau 100 macam mana? 100 jawab, aku ni tak tahu mana pun. Aku susah nak memberi manfaat kepada orang sebab Tuhan aku sayang kepada aku. Macam. Jadi jangan kita berduka cita. Kalau kita sedekah RM1, jangan berduka cita. Tetapi kalau sedekah 50 sen, berduka cita. Sebab masuk dalam tabung satu masjid dengar. Sebab duit 50 sen yang dimasukkannya ke dalam tabung sehingga orang kiri orang sebelah pakat duk tidur pun terjaga disebabkan dengan terkejut 50 sen masuk ke dalam tabung besi sampai orang pun terjaga daripada lena. Jangan begitu. Masuk 50 sen. Nak syurga tu masuk 50 sen pasal. Masuklah banyak sikit. Nak syurga hebat Jannatul Firdaus, Ustaz. Kami nak Jannatul Firdaus. Sedekah apa bang? 50 sen. Jangan. Gaji apa? Gaji RM5,000. Sedekah 50 sen. Jatuh maruah. Jatuh maruah. RM5 lah. Allah Akbar. Ya Allah. Kira sangat dengan Allah. Tapi handphone tukar setiap tahun. Boring tukar 2 tahun sekali. Kan? Baju raya setiap tahun tukar. Masya Allah. Tu beza kan tu. Astro boleh bayar setiap bulan. Kan? Internet boleh bayar setiap bulan. Tetapi setiap bulan untuk ke tabung masjid, sukar hendak diberi. Tu memang tu kena fikir-fikir. Kita kena buat calculation begitu. Kira-kirakan begitu. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 152 hingga 154. Dan sesungguhnya Allah sudah menepati janjinya kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya sehingga ke masa kamu lemah dan kamu berbalah dalam urusan itu serta kamu pula menderhaka sesudah Allah perlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata dan antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka bagi menguji kamu dan sesungguhnya Allah sudah memaafkan kamu dan Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang yang beriman. Ini cerita Uhud tadilah. Mantap habis. Jadi itulah orang yang kekurangan iman. Dia tak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, lalu dia tertewas dengan harta yang diperlihatnya. Dia tengok harta semua dia nak kejar yang tu. Kan? Dia tengok harta, dia tinggal apa yang Nabi pesan pada dia. Ini seolah-olah dia memalingkan wajahnya daripada kebenaran. Kan? Dia memalingkan wajahnya daripada kebenaran yang Rasulullah sebut. Dia tidak mentaati Rasulullah. Jadi dia hanya mengikut kemahuan nafsunya saja. Ini orang-orang yang dalam keadaan ada dunia dalam diri dia. Na'udzubillah. Kemudian disebut di sini. Ingatlah ketika kamu berundur dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu daripada kumpulan yang tertinggal di belakang kamu. Maka Allah membalas kamu dengan kesedihan atas kesedihan supaya kamu tidak bersedih hati atas apa yang sudah luput daripada kamu dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu dan Allah Maha mengetahui akan apa jua yang kamu lakukan. Jadi maknanya Allah tahulah apa yang kamu buat ni, semua Allah tahu. Kan? Ada orang kata dia berjihad. Tengok-tengok bila dia bangkit di alam mahsyar, Allah kata kamu bukan berjihad, kamu jahat. Sebab apa? Sebab hati tak niat seikhlas habis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah humban dia ke dalam
neraka. Disebabkan dengan dia kata dia berjihad, tetapi hatinya untuk menunjukkan dirinya bahawasanya dia seorang pahlawan, seorang yang hebat, berbunuh-bunuhan sehingga dia mati syahid. Sedangkan dia tak mati syahid pun, tetapi hatinya ada niat kerana makhluk, maka dia terbabas daripada keikhlasan kepada Allah Taala. Petang tadi, suatu dalam perjalanan nak pergi ke masjid Bandar Baru Ampang ni, saya ada terdengar dalam radio IKIM FM. Siapa dengar radio IKIM FM? Usrah. Tak pun kena dengar radio juga kan, dengar juga radio IKIM kan, radio IKIM. Manalah tahu kok dengar doa COVID-19 sekali lagi ke kan. Kan? Jadi dalam cerita tu, dia ada Ustaz Suhaimi Wakil, dia ada Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli kata, bekalan yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni jangan sampai terpecah bekalan tersebut. Jangan sampai, orang panggil apa? Bukan pecah nak kata apa? Bocor. Jangan sampai terbocor bekalan yang kita bawa untuk nak sampai ke akhirat kelak. Dalam usrah tu ada orang tanya, Ustaz, apa maksud bocor amalan kita yang kita bawa tu, bekalan tersebut? Maka Ustaz terkata disebabkan dengan ketidakikhlasan kita kepada Allah, kita banyak melakukan sesuatu amalan kerana manusia, maka dia akan jadi bocor, maka tempiasnya, maka mengalirlah pahala-pahala kebaikan kita itu di dunia ni. Tengok bekalan kita di dalam alam barzah, tidak ada sedikit pun yang terbina di sana. Tu dia, itu ceritanya. Jadi maknanya apa? Rugi lagi. Kita dah berasa banyak pahala kan, sampai sana tak ada apa pun. Kita dah berasa banyak amal kebajikan kita, sampai di sana tak ada apa pun yang boleh membanggakan kita sebagai bekalan yang kita bina daripada mana? Daripada kita hidup di dunia ni. Itu dia. Kita ada bangga, kita kata, amalan aku hebat, tahajud aku rajin, Masya Allah hebat aku semua. Tengok di sana tak ada. Sebab dah bocor plastik yang kita bawa tu. Bekalan yang kita bawa tu. Dia kerana apa? Dia kerana riak, dia kerana niat, dia kerana sombong, dia kerana sum'ah, ujub dan sebagainya, menjadikan bocor amalan kita tersebut. Maka mengalirlah dia di dunia, tak sampai ke akhirat kelak. Itu wa'na'udzubillah min dzalik. Ini benda-benda yang cukup bahaya di dalam kehidupan kita. Kemudian mereka berkata, kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menukarkan cita itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman dan tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang golongan yang lainnya hanya mementingkan diri sendiri, menyangka tahta Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang yang jahiliah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian daripada pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang sudah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dia sahaja yang berkuasa melakukan menurut peraturan yang ditetapkan. Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan bagi kamu. Maknanya soal hati. Soal hati ni maksudnya apa? Benda niat. Benda niat ni cukup bahaya. Apabila kita ada niat sesuatu benda, sesuatu niat kita itu, kita ada niat selain daripada Allah, maka akan terbocor semua amalan kita. Terbelurai. Apa? Terlerai segala kebaikan kita. Sebab itu, itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Mereka berkata, jikalau ada sedikit bahagian kita daripada pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Baru nak misal kalaulah kita dulu dengar cakap Nabi, kan kita semua ada kat sini. Kalaulah kita semua ada kat sini, takkanlah orang-orang musyrik tu boleh naik ke bukit ni. Jadi mereka mula nak menyesal. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, pasti keluarlah juga orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terbunuh
terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah SWT bagi menguji apa yang ada dalam dada kamu dan bagi membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Allah tahu dalam hati kita. Mana dalil kata Allah tahu? Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang terkandung di dalam hati kamu. Semua Allah tahu. Macam kita malam ni lah, kita dengar kuliah malam ni pun live ni kan. Allah tahu dalam hati kita, kita kata apa. Nak dengar, ada orang dengar kuliah kan. Saya boleh baca, ada orang dengar kuliah, dia kadang-kadang dia angguk. Angguk tu bagus lah. Angguk tu maknanya dia membenarkan apa yang kita cerita. Ada setengah orang, dia geleng kepala. Geleng kepala tu maksudnya apa? Apa benda lah hampa ni semua duk dengar kuliah ni. Benda-benda macam duk cerita tu pun hampa percaya semua. Semua tu penipu semua tu. Jadi dia pun geleng kepala tak habis-habis. Ada setengah orang dia diam, dengar, khusyuk, tawaduk, lalu dia cuba untuk memasukkan ilmu-ilmu itu di dalam dadanya supaya dia akan mempersembahkan dari sudut pengamalannya di dalam kehidupannya supaya dia beroleh apa? Beroleh manusia yang berilmu lagi beramal dengannya. Itu hebat tu. Bila dia beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mengikiskan segala kejahilan dan karat kejahilan yang ada pada dirinya. Itu kena beramal. Jangan tak beramal dengan apa yang kita pelajari. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian apa? Dah habis apa? Habis dah tajuk ni. Ini tajuk tu dah habis. Jadi, ala kulihalnya, yang boleh kita dapat pengajaran daripada tajuk tadi yang kita bahaskan, bahawasanya peperangan Uhud itu sendiri mengajar diri manusia bahawasanya ibrah yang ada daripada kesan tersebut, bahawasanya mereka yang terkalah di dalam peperangan tersebut disebabkan dengan mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu kalah. Sebab tu Quran kata, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesiapa yang menolak segala kemahuan nafsunya, maka dia adalah orang yang berjaya. Jadi maknanya sesiapa yang berjaya menolak segala kemahuan nafsunya, maka dia adalah manusia yang memperolehi kejayaan. Jadi begitulah peristiwa peperangan Uhud. Maknanya mereka nampak harta lalu mereka mengenepikan tuntutan Rasulullah SAW. Mereka nampak kesenangan lalu mereka tak indah lagi lah atas apa perintah Nabi SAW kepada mereka. Inilah binasanya manusia ketika mana di dalam peperangan Uhud tersebut. Uhud ni kan, kalau cerita bab Uhud ni, ada beberapa amalan yang boleh menyerupai pahalanya sebesar Bukit Uhud. Amalan apa? Iaitu sembahyang solat jenazah. Solat jenazah. Siapa yang solat jenazah, siapa yang iring jenazah, dia ada dua. Siapa yang hanya solat jenazah saja, dia dapat satu qiraat. Kalau dia sembahyang jenazah, kemudian diiring jenazah pula, dia dapat dua qiraat. Dua qiraat tu apa? Mislu jabalaini Uhud, iaitu seperti dua bukit Uhud. Pahala besar tu. Pahala besar tu. Sebab itu kalau kita dengar orang mati, jangan kita buat tak tahu nak pergi sembahyang jenazah ke tak. Biarlah dia ada orang sembahyang. Lagipun fardu kifayah kot. Dia kata fardu kifayah kot. Dia kata fardu kifayah tu bagi diri dia, orang lain buat, kita tak payah. Senanglah banyak macam tu kan. Dia tak tahu kalau semua tak buat, semua akan jadi payah kan. Jadi benda-benda fardu kifayah walaupun fardu kifai, tetapi lakukanlah sebab ganjaran besar yang Allah janjikan
kepada orang yang solat jenazah tersebut. Orang perempuan pun semayang lah. Jangan semayang belakang orang lelaki. Semayang buat soft sendiri. Semayang semayang baik-baik macam tu kan. Baik saya tengok. Baik dalam masa yang sama takut. Takut tak habis. Orang lelaki pun semayang lah 3 soft. Dia semayang belakang. Baik je semayang. Siap rokok ni. Allah Akbar, asal rokok. Saya baru ni saya tengok satu masjid ni. Bila nak sembahyang jenazah kan. Orang lelaki pun sembahyang 3 soft. Tiba-tiba orang perempuan ni pun nak buat 3 soft juga belakang. Buat 3 soft. Ada makcik tu kata, kau ke depan sikit lah. Nak rokok tak boleh ni. Gitu. Kau ke depan sikit. Nak rokok tak boleh ni. Kak ke depan sikit. Kita orang nak rokok tak boleh. Dia ingat semayang macam semayang fardu sunat apa. Kan? Dia kata kita orang nak rokok tak boleh. Saya dengar yang tu saya kata pi dah makcik ni. Jadi kita tengok dah. Kita tengok habis tengok. Habis semayang. Ada makcik-makcik duduk gelak ke belakang. Dia kata pasal apa gelak makcik? Dia kata tadi makcik tu kan. Dia semayang dia rokok Ustaz. Dia semayang jenazah ke dia semayang apa makcik? Dia semayang jenazah Ustaz tapi dia rokok. Dia tak biasa semayang jenazah kot. Itulah Ustaz, dia jarang main masjid. Oh ya ke? Betul lah. Elok lah tu. Tapi ada yang duk gelak lah. Janganlah kita buat macam tu. Kan? Malu ke orang. Okay. Jadi, kesimpulan daripada peristiwa Uhud tadi yang kita dapat yang pertama tadi, taat Rasulullah selamat kita. Taat Allah dan Rasulullah selamat kita. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu jadilah manusia yang jangan mengikut hawa nafsu dalam kehidupan kita. Supaya kita beroleh rahmat, beroleh kejayaan di dunia sampailah ke syurga. Okay, jangan ikut hawa nafsu. Okay. Yang ketiga, yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu baginda Nabi SAW ditinggal oleh orang-orang yang hatinya bergelombang dengan dunia, maka baginda Nabi SAW diseksa ataupun di-aim ataupun disasarkan dengan peluru-peluru yang datang kepada jasad Nabi SAW di atas keengkaran manusia yang tidak mentaati perintah Nabi SAW. Jadi kesiankan Nabi lah. Kan? Maknanya di situ tidak ada nahnu fidaka ya Rasulullah. Di situ tidak ada fidak. Fidak ni apa? Nak mempertahankan Rasulullah, nak memperjuang untuk nak menyelamatkan Rasulullah, tak ada dalam diri. Sebab mereka tertumpu kepada harta yang mereka lihat. Itu cerita. Jadi empat-empat itu menjadi asbab sebagai istifadah yang baik di dalam perbahasan dalam tajuk yang kita bahaskan pada malam ni. Allah Ta'ala. Itu cerita. Ada soalan nak tanya? Kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang sekalian. Kalau ada soalan, silakan. Kalau tak ada, kita baca surah Al-Mulk. Silakan jemaah kalau ada soalan. Makcik Zarina nak tanya apa tu? Cik Zarina, Puan Nur Farida, Puan Asdila, Puan Ros, Puan Aisyah. Nak tanya boleh? Sila. Okey, yang kita nampak ibrah daripada ni pengajaran di peperangan Uhud adalah antara orang Islam dan Rasulullah sendiri memang tidak disangkal ketua yang terbaik. Tapi kalau ketua kita tu dalam kes kita ni ketua kita tu tak berapa nak dari segi agama dia macam prinsip dia pun tak ikut Islam sangat. So macam mana kita nak mentaati dia tu? Macam mana kita nak kita tak ada nak ikut dia lah macam tu kan? Mungkin Ustaz boleh terangkan. Okay. Soalan ni baru saja hari ni kami di Negeri Selangor bacakan teks khutbah yang bertajuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menjunjung kasih dan ditaati. Lebih kurang macam itulah tajuk dia hari ni. Ada dibahaskan dalam tu. Dia dibahaskan tu. Antaranya dia kata apa?
sekiranya seseorang pemimpin itu seorang yang melakukan maksiat dan menyuruh kita buat sesuatu maksiat, maka la ta'atun fi maksiatillah. Maknanya tidak ada ketaatan kepada benda-benda yang bermaksiat, benda-benda yang boleh mengundang dosa kita kepada Allah SWT. Jadi tak boleh taat. Selagi mana walaupun dia punya identiti tu tak kuat agama, walaupun dia punya identiti tu tak kuat dari sudut pegangan agamanya, tetapi sekiranya di dalam kebaikan, suruhnya ada melakukan, suruh kita buat kebaikan, suruh kita mendekatkan kepada Allah, suruh kita mentaati Allah dan Rasulullah, maka wajib kita taat dia tanpa berbelah bagi. Dalam khutbah ni dia kata tanpa berbelah bagi. Walaupun dia bukan kuat agama pun, tetapi dia suruh kita buat benda baik, wajib taat. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi. Nabi kata, siapa taat aku, maka dia taat Allah. Siapa taat pemimpin di kalangan kamu, maka dia taat pada aku. Siapa yang hina pemimpin, maka dia menghina aku. Maka Allah akan menghina dia. Maka Allah akan memurkai dia. Sampai macam tu punya hubungan dia. Jadi maknanya, pemimpin kita kalau kita duk ada ni, kalau dia jenis suruh kita buat benda baik, taat je lah. Melainkan dia kata apa? Jom kita pergi pesta arak. Yang tu wajib ditentang, wajib kita lawan, wajib kita boykot benda-benda macam ni. Tapi kita suruh, dia suruh kita jaga ekonomi elok-elok. Dia suruh kita berhati-hati dalam belanja, berhemah dalam belanja. Dia suruh kita berhati-hati dalam musim hujan ni. Dia suruh kita jaga elok-elok pemanduan kita. Jadi mana kalau dia suruh benda baik, follow je lah. Melainkan kalau dia suruh benda-benda yang boleh mendatangkan murka Allah, maka wajib kita tak taat kepada dia. Allah Ta'ala. Ada lagi? Silakan, kita ada banyak masa lagi, ada 11 minit. InsyaAllah. Ustaz, perang Uhud ni sebenarnya tak ada siapa pun yang mengisytiharkan perang Uhud ni tamat kan Ustaz, kecuali Abu Sufyan. Sebab masa tu tentera muslimin pun masih lagi berada di Uhud. Kejar tentera musuh kan. Tak ada kekalahan lah dalam berjuang, insyaAllah. Doakan kami yang tak pernah sampai ke Uhud ni Ustaz. Kena pergilah. Awak tak boleh pergi. Saya tak tahulah. Kalau saya dapat sampai ke Uhud, saya rasa saya merangkak kat situ. Minta dekat Allah. Allah Maha Kaya. Tadi saya ada jumpa seorang Bilal. Dia menangis kat saya. Saya kata, kenapa Haji menangis Haji? Dia kata, Ustaz, saya ni orang miskin Ustaz. Saya tak pernah fikir saya boleh sampai menunaikan haji dan umrah Ustaz. Okey. Lepas tu, Ustaz tahu saya buat apa? Saya berdoa kepada Allah supaya Allah pilih saya untuk pergi umrah dan haji. Bila saya pergi buat umrah, saya kata dekat Allah, wahai Allah, jangan kau jadikan ini umrah aku yang terakhir dan jangan kau halang aku untuk hadir ke sini untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah selepas ini. Dia doa macam tu. Saya tanya, Ji, berapa kali dah umrah? Baru balik Ustaz. Baru balik. Haji dah pergi. Umrah dah 2 kali dah pergi. Masya Allah. Saya kata duit haji kan? Tak. Duit orang bagi saya pergi. Orang pilih saya. Syarikat pilih saya pergi. Oh iya ke? Nampak? Doa tu power. Bila dia kata dia miskin, saya kata apa? Haji minta kepada yang paling kaya. Dia akan bagi haji sampai ke sana. Betul Ustaz? Sudah kata betul dia kata. Jadi dia pun surrender dengan kekayaan Allah yang maha mutlak tersebut. Jadi dia minta ke Allah. Macam kita lah. Kita nak apa minta ke Allah. Tak ke Allah. Dia yang maha kaya. Kita tak kaya mana pun. Kita pinjam-pinjam je daripada Allah. Allah yang memberi kepada kita. Jadi itulah kebaikannya seorang Pak Haji Bilal tadi.
Baik. Ustaz, maafkan saya. Tadi saya punya bateri habis. Kan? Saya tak tahu apa kesudahannya yang Ustaz cakap masa soalan saya tadi tu. Okay, tapi conclusionnya basically kalau yang pemerintah yang menyuruh kita ke arah kebaikan, kita wajib ikut, dan yang membawa kemungkaran, kita tak payah ikut. Betul. Tapi dari segi kalau macam kita tak perlu nak ikut tu, if let's say kita ni memang dah tak boleh nak buat apa, macam dari segi macam contoh kita nak menegakkan integriti, kita nak tegakkan jangan ada rasuah, to the certain extent, perlu ke kita resign dari company tu? Macam bila kita dah rasa, kita dah tak boleh lah nak buat apa lagi kan? Banyak lagi rezeki tempat lain daripada kita nanti terbabit dengan hal-hal tu dekat akhirat. Eloklah kita cari jalan tengah, kita cari tempat lain. Rezeki yang Allah yang lagi baik. Perlu sampai macam tu Ustaz? Sesungguhnya Puan Anisah mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebut macam itulah dulu mula-mula. Jadi setelah kita tegurnya tak jalan juga, kita pun tak nak terlibat dengan gelombang rasuah-rasuah yang dibuat oleh dia. Jadi kita pun dah rasa macam tegur pun tak jalan, bagi nasihat pun tak jalan, semua tak jalan. Adakah itu kita nak lari daripada medan perjuangan kita untuk nak menegakkan kebenaran pada organisasi yang kita ada? Jangan lari daripada kebenaran. Mungkin bila Allah hantar kita kepada satu tempat, Allah nak tengok apa dakwah kita kepada organisasi kita, apa jasa kita di dalam kita nak menyampaikan risalah-risalah Allah, untuk menyampaikan buluri dakwah, nak sampaikan dakwah kepada orang yang berada dalam organisasi kita. Orang tengok kita, tengok kita lari, dia kata hang lari punya, hang tak nak berjuang dengan sebenar-benarnya dengan kebenaran ke sampai lari. Melainkan kita terjebak dengan, kita berada di satu-satu tempat yang menjual benda haram. Contohnya apa? Kita jadi cashier tetapi kedai tu ada jual arak. Kita jadi cashier, lepas tu kedai tu jual arak. Yang tu wajib resign, wajib jangan join kedai macam tu. Jadi maknanya yang tu wajib lah. Adapun kalau macam syarikat-syarikat kita ni, ataupun syarikat-syarikat apa, sesuatu organisasi yang tidak ada sumber-sumber yang haram, cuma perbuatan orang yang tertentu saja buat sampai boleh jadi haram tersebut kerana tangan-tangan manusia yang jahat tersebut, maka itu Allah saja nak berikan kepada kita kekuatan untuk kita berdakwah kepada dia. Allah akan tengok setakat mana usaha kita untuk membetulkan diri manusia. Allah kata apa? Unsur akhaka, melalui Nabi Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim dan yang kena zalim. Tolong yang buat zalim tu, tolong nak buat apa? Tolong ingatkan dia, tolong tegur dia, tolong bantu dia, tolong nasihat dia. Tolong orang yang kena zalim tersebut, nak tolong apa? Tolong redakan dia, tolong sabarkan dia, tolong redakan dia, tolong berlapang dadakan dia, tolong kuatkan dia punya emosi dan fizikal dia. Jadi tolong dua-dua tu disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaannya. Baik Ustaz, tapi kita ni kan bilis je Ustaz. Kan bilis. Itulah. Nak lawan jerung kita tak larat. Jadi daripada kita kena ngap dengan jerung tu juga, carilah laut lain untuk hidup. Boleh tak begitu? Tapi kita ada satu kekuatan kan? Betul-betul. Back to Allah. Betul Ustaz. Doa. Okey. Terima kasih. Baik, sama. Ikan bilis lagi sedap. Buat sambal daripada jarum. Tu kena ngap je lah. Ikan bilis mata biru. Mahal tu Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Puan Jom Nisa. kita baca surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk, lepas tu kita baca doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah ba'ami wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wahai Allah ya Tuhan kami, rahmatilah pertemuan kami pada malam ini wahai Allah. Berkatilah kehidupan kami di dunia hingga ke syurga-Mu wahai Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertakwa kepada-Mu wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami wahai Allah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mentaati-Mu dan jauhkanlah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang lalai daripada mengingati-Mu. Anugerahkan kami untuk mendapat syurga-Mu
dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Jadikanlah ibu dan ayah kami, perkuburan ibu dan ayah kami, jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNI. Terima kasih.